Macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiqah Husna binti Muhammad Fadilah akan membentangkan mengenai pengenalan kepada orienteering. Terdapat 5 aspek-aspek yang bakal disentuh iaitu sejarah permulaan, perkembangan orienteering di Malaysia, jenis-jenis orienteering, terminologi dan alatan dan akhir sekali kebaikan orienteering. Yang pertama sekali, sejarah permulaan. Sebelum saya menceritakan asal-usul orienteering, saya akan perkenalkan orienteering terlebih dahulu. Orienteering bermaksud peta, hutan dan adventure. Sukan ini boleh diibaratkan gabungan antara sukan merentas desa, pandu arah dan acara mencari harta karun. Ia meliputi berbagai bidang latihan, kaedah mainan dan pertandingan di samping menyediakan ruang eksplorasi cabaran dan risiko tersendiri. Orienteering ialah satu cabang pengetahuan berkaitan dengan teknik-teknik pergerakan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kemahiran membaca peta dan kompas. Orienteering adalah sukan rekreasi yang memerlukan imbangan di antara koordinasi fizikal dan mental dengan baik. Peserta perlu mengemudikan arah dirinya dari satu titik kawasan ke satu titik kawasan yang lain dengan berpandukan kepada peta dan kompas yang diberikan yang telah ditandakan di atas peta dan ditentukan di permukaan bumi mengikut susunan tertentu. Baiklah, saya akan mula menceritakan mengenai sejarah orienteering. Orienteering mula diperkenalkan di negara-negara Skandinavia pada awal abad ke-19. Pada tahun 1918, Major Ernst Kilander telah mengubah suainya menjadi sukan yang lebih kompetitif berperaturan dan diterima ramai. Beliau telah digelar sebagai bapa orienteering disebabkan oleh itu. Orienteering mengikut model Kilander merangkumi beberapa aspek iaitu dalam aktiviti orienteering bagi Ernst Kilander ialah seorang yang memerlukan daya ketahanan diri yang tinggi dalam melakukan aktiviti ini. Aspek stamina merupakan aspek yang diutarakan oleh beliau yang mengatakan stamina memainkan peranan selepas daya ketahanan. Tanpa stamina yang tinggi, maka aktiviti yang terdapat dalam orienteering ini tak dapat berjalan dengan lancar. Seterusnya, kita ke bahagian 2 iaitu perkembangan di Malaysia. Orienteering di Malaysia bermula apabila bengkel orienteering dilakukan oleh pensyarah UPM iaitu Dr. Wan Bas Sabri Wan Mansur pada 1983. Seterusnya berlaku penubuhan Persatuan Orienteering Pulau Pinang POA pada 1983. Kemudian Persatuan Orienteering Selangor dan Wilayah Persekutuan WOA mula bertapak pada 1986 dan seterusnya Kejohanan Orienteering Terbuka Malaysia MOC pun berlaku pada 1988. Akhirnya bergabung dengan IOF melalui WOA pada 1992 dan mewujudkan MOA pada 1994. Yang ketiga ialah jenis-jenis orienteering. Terdapat 7 jenis-jenis orienteering iaitu orienteering merentas desa, cross country orienteering, orienteering bermarkah, score orienteering, orienteering malam, night orienteering, orienteering berganti-ganti, relay orienteering, orienteering jalan raya, street orienteering, orienteering bukit, mountain orienteering dan akhir sekali Norwegian event. Yang keempat ialah terminologi dan alatan orienteering. Yang pertama, titik kawalan, control point, penanda kawalan, control marker, kad kawalan, control card, peta utama, master map, keterangan kawalan, contour description, landasan, course dan akhir sekali kompas. Yang terakhir sekali ialah kebaikan orienteering. Terdapat 6 kebaikan orienteering yang bakal saya kongsikan iaitu orienteering dapat meningkatkan kecergasan fizikal, meningkatkan kecergasan mental dan daya tempuan, membina sikap positif dan keyakinan diri dalam diri peserta, meningkatkan kemahiran pembacaan peta dan kompas, memupuk sifat keberanian dan ketenangan dalam keadaan cemas dan akhir sekali menggunakan persekitaran yang sihat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ada siapa-siapa nak tanya soalan?
Saya, Okey, apa dia? boleh tak terangkan sikit pasal kad kawalan tu? Sebab yang lain-lain tu macam dapat bayang dah tapi tak pasti lagi kad kawalan tu macam mana? Kad kawalan. Kad kawalan atau control kad tu dia macam ni tau. Setiap peserta tu perlu bawa bersama kad kawalan tu masa menyertai acara orienteering tu lah sebagai bukti atau pengesahan diorang. Lepas tu dekat kad tu ada catat nama peserta dengan masa diorang mula game orienteering tu masa masing-masing. Lepas tu dekat situ, dekat setiap tu ada sedia petak-petak lah untuk tebuk dekat maknanya kalau diorang dah sampai dekat titik kawalan, maknanya macam umpama kalau treasure hunt. Kalau macam kita treasure hunt kan macam banyak checkpoint kan. Lepas tu setiap checkpoint tu kan macam kita ada kena chop ke apa. Benda lebih kurang macam tu. Cuma ni dia kita akan panggil dekat kawalan. Lepas tu setiap sampai titik kawalan tu akan ditebuk. Lepas tu last sekali kat kawalan tu kita akan serah pada penjaga masa dekat garisan penamat untuk catat masa penamat dia. Untuk tahu siapa lagi cepat settlekan set misi tu apa semua macam tu. Faham tak? Okey. Rasanya boleh faham dah. Terima kasih. Sama. Yang lain ada soalan apa-apa ke? Tak ada. Okey, terima kasih. Sama-sama.